tekan butang subscribe dulu tau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak share bab 1 tingkatan 3. Okey. Untuk bab 1 tingkatan 3, tajuk dia ialah indeks. Okey, apa itu indeks? Okey, sebagai contoh, dulu kita ada belajar contoh 4 darab 4 darab 4. Kita tulis sebagai 4. Okey, 4 ni ada berapa kali? Ada 3 kali kan? Jadi 4 kuasa 3. Okey, jadi nombor yang besar ni, nombor 4 ni ialah kita panggil dia sebagai asas. Okey, asas. Nombor yang kuasa ni, 3 ni, kita panggil dia sebagai indeks. Okey, inilah kita panggil indeks. Yang kuasa ni indeks. Okey. Jadi, contoh, kita boleh simpulkan dia A kuasa N sama dengan A darab A darab A dan seterusnya lah sampai habis. Okey, N ni ialah bilangan A yang kita akan darab. N ni ialah dia punya faktor. Okey, faktor dia. Jadi, yang paling penting dalam bab indeks ni ialah hukum indeks. Okey, dalam English, law of indices. Okey, hukum indeks. Apa itu hukum indeks? Okey, kalau kita nak buat indeks, soalan indeks, dia ada dia punya rules, dia punya hukum dia punya law. Okey. So, sebagai contoh, kita ada A kuasa M darabkan dengan A kuasa N sama dengan A M tambah N. Okey, contoh kita ada asas yang sama, A dengan A. Kita ada di tengah-tengah dia ialah darab. Jadi, asas dia kita akan tulis kat depan A dan dia punya indeks dia punya kuasa dia M. Kita akan darab, dia akan jadi tambah. Tambahkan dengan N. Dia akan tulis macam ni lah. Okey, saya bagi contoh lain. Okey, B kuasa A darabkan B kuasa C. Jadi, kita akan tulis B sebagai dia punya asas, B dia punya base dia, asas. Okey, kalau kita nampak darab dekat tengah, kuasa dia akan jadi tambah. So, A tambahkan dengan C. Jadi, kita akan tengok contoh. Dia kata ringkaskan. Okey, ringkaskan setiap yang berikut. Okey, jadi kita ada 7 kuasa 2 darabkan dengan 7 kuasa 3. Jadi, kita akan tulis dia sebagai, kita tulis dia punya asas dulu. Asas dia ialah 7. Bila kita nampak tengah-tengah dia ialah darab, maka dia punya kuasa dia akan jadi tambah lah. 2 tambahkan dengan 3. Jadi, 7 kuasa 5. Okey, settle. Okey, kita tengok contoh B. Kita ada 2K kuasa 2 darabkan dengan 4K kuasa 3. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kita tengok apa yang sama. Sama. Okey, nombor ni sama tak? Okey, nombor ni 2, kat sini 4. Jadi, ini bukan asas yang sama. Lepas tu kita tengok yang ni. K dengan K. Jadi, K ialah dia punya asas. Kita akan selesaikan nombor dulu di hadapan. 2 darabkan dengan 4. Lepas tu kita baru selesaikan dia punya indeks. Dia punya asas ni kita letak K. Jadi kat tengah-tengah ni ialah darab. Dia punya kuasa kita akan tambah. 2 tambah 3. Jadi kita akan dapat 8 K kuasa 5. Okey. Okey, kita tengok contoh C.
Contoh C dia bagi 3M kuasa 4 darab 1/6 M kuasa 5 darab 12M. Okay. Jadi cuba tengok betul-betul. Antara tiga-tiga ni, apa yang sama? Yang sama tu ialah dia punya asas dia. So, M sama kan? Kat sini ada M, sini pun ada M, sini pun ada M. Jadi, kita selesaikan dulu dia punya nombor. Okay, nombor kita kena darab macam biasa. Sebab nombor ni bukan asas yang sama. Okey, jadi kita tulis balik 3 darab 1/6 darabkan dengan 12. Kemudian baru kita tulis asas dia. Asas dia M. Kita tulis M. Okey, kalau kuasa ni, okey, M ni ialah kuasa 1 Okey, kuasa ni bila kita nampak darab, dia akan jadi tambah. Jadi 4 tambah 5 tambah 1. Tambah 5 tambah 1. Okey. Jadi yang ni boleh selesaikan tak? Okey. Kita boleh selesaikan. Yang ni saya bahagikan dengan 3. Yang ni saya bahagikan dengan 2. Jadi nombor ni kita akan dapat 6. Kemudian M kuasa berapa ni? 4 tambah 5, 9. 9 tambah 1, 10. M kuasa 10. Okey. Jadi settle je lah. Yang tu hukum indeks yang pertama. Kalau darab, dia punya kuasa dia kita akan jadi tambah. Okey, kita akan tengok hukum indeks yang kedua. Iaitu A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A M tolak N. Okey, jadi bila awak nampak bahagi di tengah-tengah dan asas yang sama, dia punya kuasa dia akan jadi tolak. Okey, macam tadi kalau darab kat tengah-tengah, kuasa dia akan jadi tambah. Okey, contoh saya bagi B kuasa A bahagikan dengan B kuasa C. Jadi, mula-mula kita akan tulis asas dia. Asas yang sama ialah B. Jadi, bila kita nampak bahagi dekat tengah, dia akan jadi tolak. Kuasa dia akan jadi tolak. So, A tolak C. Kita tengok contoh. Kita ada 5 kuasa 4 bahagikan dengan 5 kuasa 2. Okay, jadi, kita ada asas yang sama, 5. Jadi tulis 5 lah kat depan. Okey, kita tengok kat tengah-tengah dia ialah bahagi. Kalau bahagi, dia punya kuasa dia akan jadi tolak lah. 4 tolak 2. So, 5 kuasa 2. Okey, kita tengok contoh B. Contoh B, saya ada M kuasa 4, N kuasa 3, bahagikan dengan M kuasa 2, N. Okey. Apa asas yang sama dekat sini? Asas dia ialah M. Dekat sini pun ada M. Dekat sini ada N. Dekat sini pun ada N. Jadi asas dia M dengan N. Okey, kita selesaikan M dahulu. M, tulis M. Okey, 4. Bila bahagi jadi tolak kan? Okey, tolak. Dekat sini kuasa dia 2. Okey, tolak 2. Okey, jadi kita dah settle untuk M. Okey, sekarang kita tulis N pula. N kuasa 3. So, kalau bahagi jadi tolak. N ni sebenarnya ialah kuasa 1. So, tolak 1 lah. Okey, jadi kita selesaikan dia punya yang dia punya kuasa dekat atas lah. M 4 tolak 2, 2. N 3 tolak 1, 2. Okey, M kuasa 2. N kuasa 2. Okey, contoh C. Kita ada negatif 3 kuasa 4 bahagikan dengan negatif 3 kuasa 2 bahagi dengan negatif 3. Okey, semua ni ialah asas dia negatif 3. Sini ada negatif 3, sini pun ada, sini pun ada. Okey. Yang mana yang tak ada kuasa ni sebenarnya dia ialah kuasa 1. Just tulis kuasa 1.
Jadi, yang pertama sekali kita kena tulis ialah dia punya asas dia. Asas dia ialah negatif 3. Kemudian kita tulis dia punya kuasa, dia punya indeks dia 4. Okey, kalau nampak bahagi dia akan jadi tolak 2. Nampak lagi bahagi dia akan jadi tolak. Tolak berapa? Tolak 1. Okey, so kita boleh selesaikanlah. Tulis dulu asas dia negatif 3. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. So, negatif 3 kuasa 1 sama dengan negatif 3 sajalah. Okey. Kita akan tengok hukum indeks yang ketiga. Hukum indeks yang ketiga ialah A kuasa M. Lepas tu, dia ada lagi satu kuasa. Kuasa N dekat luar. Okey, jadi bila awak nampak dalam kurungan ada kuasa dan di luar kurungan pun ada kuasa, maknanya dia ialah darab. Kuasa ni akan jadi darab. So, A kuasa M, N. Okey, saya bagi contoh lain. Kalau kita ada B kuasa A, so kita ada kurungan. Dekat luar ni kita ada kuasa C. Jadi, mula-mula kita tulis dia punya asas dia B. Jadi, kuasa ni akan jadi darab. A darab C, dia akan jadi AC. Okey, kita tengok contoh lain. Kita ada 3 kuasa 4. Lepas tu dalam kurungan kuasa 2. Jadi mula-mula kita tulis dia punya asas dulu 3. Kemudian kita darabkan dia punya kuasa, dia punya indeks dia. 4 darab 2 akan jadi 8. Okey, kita tengok B. Kita ada H kuasa 3, 10. So, kita tulis asas dia dulu H. Kemudian, 3 darab 10. Jadi, 30 lah. H kuasa 30. Okey. Kita akan tengok hukum indeks yang keempat. Hukum indeks yang keempat ialah A kuasa sifar. Okey. Dalam indeks ni, apa-apa kalau kuasa sifar, dia akan jadi 1. Okey, contoh. Kita ada 2 kuasa sifar akan jadi 1. 3 kuasa sifar akan jadi 1. 100 kuasa sifar akan jadi 1. Okey, B kuasa sifar akan jadi 1. Z kuasa sifar akan jadi 1. Semua kuasa sifar akan jadi 1. Okey, yang ni kena ingat Hukum indeks yang kelima ialah A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Bila kita nampak negatif dekat sini, negatif dekat indeks, dekat dia punya kuasa dia, maknanya dia akan jadi 1 per. Okey? 1 per, so negatif hilang, A kuasa N akan duduk kat bawah. Okey, saya bagi contoh lain. B kuasa negatif 2. Okey, jadi kalau kita nampak kuasa dia negatif, kita letak 1 per. Lepas tu, dekat bawah ni kita tulis B kuasa 2. Okey, negatif tu akan hilang sebab kita dah tukar tempat dia ke bawah. Okey, contoh lain. Kita ada 5 kuasa negatif 3. Jadi, kita tulis 1 per 5 kuasa 3. Okey, kalau 10 kuasa negatif B, dia akan jadi 1 per 10 kuasa B. Okey. Okey, yang tu hukum indeks yang kelima. Okey, contohlah macam tadi hukum indeks yang kelima tu kan. Contoh, kalau kita bagi contoh A, 1 per 3 kuasa 4. Okey, kita nak tukarkan dalam bentuk indeks yang negatif. Dia akan jadi apa? Bila kita pindahkan 3 kuasa 4 dekat atas, dia akan jadi 3 kuasa negatif 4. Okey? Okey, bila bawah kita tukarkan kepada atas, kuasa dia akan jadi negatif. Okey,
Okay, contoh lain B. Kita ada 1/5 kuasa M. Jadi, dia akan jadi M kuasa negatif 5. Okay, contoh kita ada pecahan Kita ada 4/5 kuasa 8. Okay, dia akan jadi macam mana ni? Dia akan jadi sebenarnya yang ni 4 kuasa 8, 5 pun kuasa 8. Kita boleh tulis macam ni lah. 4 kuasa 8, 5 kuasa 8. Jadi, bila kita nak tukarkan 5 kuasa 8 ni dekat atas, kita nak pindah dia ke atas, 8 ni akan jadi negatif. Okey, kuasa dia akan jadi negatif. So, kita tulis balik lah. 4 kuasa 8, 5 kuasa negatif 8. Okey, jadi kita boleh selesaikanlah. Hukum indeks yang ke-6 ialah A kuasa 1/n sama dengan punca kuasa n A. Okey, contoh kita ada 5 kuasa 1/2. Jadi, mula-mula kita tulis dulu dia punya asas dia dekat tengah, 5. Lepas tu kita letak punca kuasa. Okey, kalau bawah dia ni ialah 2, maknanya yang ni punca kuasa 2 lah. 2 kita tak payah tulis sebab yang ni memang nama dia punca kuasa 2. Okey, contoh saya bagi 5 kuasa 1/3. Jadi, kita tulis 5 punca kuasa. Kalau dekat sini 3, so kita tulis 3 lah kat sini. Punca kuasa 3. Okey, contoh 5 kuasa 1/4. Jadi, 5 dekat tengah. Tulis punca kuasa. 4 kita tulis kat luar. Punca kuasa 4, 5. Okey. Hukum indeks yang ke-7. Kita ada A kuasa M/n. Okey. Yang ni kita boleh tulis dia sebagai A kuasa M. Lepas tu dia akan darabkan dengan 1/n. Jadi, kita boleh tulis seterusnya ataupun kita boleh tulis dia sebagai A kuasa 1/n. Terbalik. Okey. Lepas tu kuasa M. Okey, so hukum indeks yang ke-8 ialah A kuasa Mn. Kita boleh tulis dia sebagai A kuasa M. Lepas tu, yang ni kan 1/n kan. So, kita boleh jadikan dia sebagai punca kuasa N. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai A punca kuasa N. Baru kita darabkan dengan kuasa M.